Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pengikut, follower, penonton Future Integrative Homeopathy Center. So hari ini kembali lagi bersama kami di FIHC Future Integrative Homeopathy Center Daily Homeopathy Talk. Hari ini kita buat lewat sikit sebab ada kita ada berjumpa dengan Hussein tadi. So kita hari ini kita buat juga live supaya mereka yang berada di luar sana lebih mengetahui tentang homeopati dan juga kita nak bantu mereka dengan perubatan homeopati sendiri. So bersama-sama kami lagi, saya Haziq, Saya Fahmi. Kepakaran kami adalah menyelesaikan masalah anda, masalah kesihatan anda, sama ada daripada kalangan bayi, kanak-kanak, remaja, ibu bapa ataupun orang tua yang mempunyai masalah kesihatan secara alami, secara semula jadi dan juga mampu milik menggunakan perubatan homeopati. So kepada mereka yang mendengar ataupun yang menonton ni masih tak tahu apa itu homeopati, bolehlah scroll di Facebook kami ya. Ke Instagram pun ada, tapi untuk yang macam lagi detail boleh buat dekat Facebook. Dan juga kami berlokasi di Kampung Sungai Udang. So kalau macam nak tahu dekat mana, boleh je tekan link nanti yang saya akan letak dekat bawah tu. Okay, so hari ni kita nak bercerita tentang kesihatan lagi. Kesihatan semestinya. Yes, apa itu kesihatan pada untuk hari ni? So dalam 2-3 hari ni kita cakap pasal kulit je. So hari ni kita nak cakap pasal kulit juga. Kulit. Iaitu dah masuk Zuhur. Jangan lupa solat. Okay, so kita nak cakap pasal urtikaria. Apa urtikaria ni? Itu bahasa Inggeris dia lah. Bahasa Melayu dia kaligata. Okay, so kaligata ni apa? Siapa yang biasa tengok, kalau macam dekat kulit tu dia ada tumpuk-tumpuk, lepas tu dia ada kulit tu ternaik sikit. Itulah yang kita biasa dengar yang ataupun kita tahu tentang kaligata. Kalau macam orang yang macam ada medical term nama dia urtikaria. So boleh tak Pemepas ni cerita sikit apa definisi yang macam betul-betul definition lah maksud kaligata tu sendiri? Okey, kaligata ataupun urtikaria ataupun bahasa Inggeris dan kita panggil sebagai hive, H-I-V-E. Kalau Wales dia macam-macam lagi nama lah. Tapi kalau selalunya kita dalam masyarakat Malaysia kita panggil kaligata. Okey, kaligata ni apa? Kaligata ni adalah salah satu skin condition ataupun skin disease yang mana kita boleh nampak dia punya bentuk dia. Nak tahu skin disease ni kita kena tahu bentuk je lah. Itu yang dapat membezakan dia dengan yang lain. Which is that dia punya karakter dia macam mana. Okey, karakter skin urtikaria ni ataupun kaligata. Kaligata ni dia punya karakter dia macam gelembung sikit. Dia warna merah, red, patchy dan juga dia macam bentuk wheel. Which is that dia macam bentuk gelembung. Dan juga dia ni selalunya dia jadi disebabkan oleh satu faktor. Faktor-faktor yang lain lah, sama ada faktor alergi ataupun faktor persekitaran ataupun faktor sentuh ataupun faktor cuaca dan juga sebagainya. Which is that yang benda ni dia kata lain dia berkaitan dengan kita punya sensitivity, immunity, allergen. Which is that badan kita react macam tu. Jadi orang yang ada urtikaria ni ataupun kita panggil kaligata ni, dia ada certain condition yang certain kawasan yang menyebabkan bila sentuh, bila dia interact dengan benda ni, okey dia akan muncul ni cerita ni. Selalunya macam ni kita nak tahu, okey bila yang paling utama sini, yang paling katakan macam okey this is urtikaria. Bila kita buat, kita macam tarik je kulit dia tu ataupun kita garuk sikit je, macam tarik satu line tu, dia akan naik tumbuh. Dia akan naik satu line tu je. Ataupun bila kita tulis nama, katakan kita tulis nama kan, tulis nama, contoh nama saya N-I-K. Okey, dia akan naik N-I-K. Dan bila dia naik tu, dia akan rasa gatal ataupun gatal mengenyam, atau menyam atau macam nyam. So dia rasa gatal gitu, and then dia rasa gatalnya ada sampai ke tahap gatalnya bergaru-garu dan juga gatalnya sampai naik nanah ataupun dia selalunya garu tu yang menyebabkan nanah tu naik ataupun darah gayanya. Jadi itu ialah urtikaria ataupun kaligata. Okey, macam mana kaligata ni boleh dapat?
Macam tadi saya beritahu yang Kaligata ni disebabkan dia boleh jadi bila muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama sekali, dia boleh jadi disebabkan oleh sentuh ataupun disebabkan oleh satu benda yang dia sensitif tu. Dan juga kedua dia boleh jadi disebabkan cuaca. Which is that contoh cuaca panas dia akan tunjuk, ataupun cuaca sejuk pun dia akan tunjuk. Which is that mana cuaca yang mana yang menyebabkan dia jadi macam tu, itulah dia. Dan juga yang ketiga, contoh dia pakai contact ataupun kita panggil macam sentuh. Yang kata dia kalau dia pakai glove, and then lama-kelamaan bila dia buka ada warna merah-merah macam patchy gitu. Itulah Kaligata. Dan banyak lagi yang dikatakan faktor-faktor dia atau punca dia macam menyebabkan. Tetapi apa yang punca asalnya, apa yang root cause dia Kaligata ni? Satu ialah genetik, macam biasalah. Which is that family history, genetik, faktor keturunan, contoh mak, ayah ataupun nenek, atuk dia ada, ataupun dalam adik-beradik dia ada masalah kulit, ataupun ada masalah respiratory, ataupun ada masalah pernafasan, memang dia akan ada masalah sebegini, which is urtikaria ataupun Kaligata. So itulah yang kita perlu tahu, which is that siapa dalam family dia ada masalah macam ni, okay, kita kena prepare, kita akan hadapi macam ni. Jadi apa kita preparation, jadi insyaAllah kita akan bincang lepas ni lah. Begitu. Okay, so macam cakap Kaligata ni daripada sentuhan, boleh jadi sebab sentuhan. Apa kalau yang boleh bercerita-cerita apa nama? Demografik. Itu kita panggil sebagai demografik urtikaria. Demografik. Dia panggil sebagai demografik sebab dia itu ialah dia punya cara nak tahu lah. Sebab dia bila menulis tu dia akan keluar lah dasarkan sentuhan itu saja. And then macam ada juga sebab-sebab lain selain daripada sentuhan, boleh juga disebabkan daripada faktor luar sendiri. Contohnya ada allergen ni macam apa panggil debunga ataupun yang bersentuhan, benda tu dia tak boleh nak sentuh. And then boleh juga daripada ubat-ubatan yang dimakan, benda tu boleh naik sendiri. And then bila dah cakap itu dah jadi macam sama pula dengan allergi yang lain kan. So benda tu memang kadang-kadang kita kena tahu betul-betul sebabkan apa. And then selain daripada itu adalah simptom-simptom lah. So macam mana nak tahu tengok tu kan. Kalau warna merah tu dia ada macam naik sikit, and then dia ada clear border, which is memang boleh nampak betul-betul dia punya bentuk tu. Like tepi-tepi tu boleh nampak. And then selain daripada tu, daripada memang benda ni macam kita punya tajuk hari ni. Tajuk hari ni, adakah perlu diubati ataupun dibiarkan sahaja? Okey, benda ni ada terbagi kepada dua lah, acute ataupun chronic. Acute ni boleh benda tu disebabkan benda yang biasa ataupun kita dah biasa lalui. Contohnya sebab biasanya kalau urtikaria ni, Kaligata ni dia akan reda selepas 24 jam. Tetapi sekiranya dia melebihi 24 jam, itu adalah sesuatu yang perlu kita ambil tahu ataupun risau sedikit lah, sebab benda tu patutnya dah reda. Tapi badan kita tak memberikan sebarang tanda benda tu akan reda. So kenalah berjumpa dengan mana-mana health practitioner, sama ada doktor biasa ataupun boleh datang ke pusat homeopati kami. So benda ni kalau macam dah lama sangat tu, benda tu boleh menjadi sesuatu kerisauan. So kena tahu sama ada dia adalah sekejap saja acute ataupun kronik. So kalau dari segi perubatan homeopati, macam mana kita nak bantu mereka yang mereka ada masalah urtikaria ni? Okey, yang pertama sekali dalam homeopati, apa yang kita boleh tawarkan, apa yang kita boleh bantu untuk orang yang ada masalah Kaligata ni. Yang pertama sekali kita nak tahu apa punca dia, apa dia punya root cause. Itu yang paling penting sekali dalam homeopati. So dari macam mana kita nak tahu apa dia ni punca dia, semestinya kami sebagai homeopat, kami sebagai doktor homeopati, kami akan menanyakan kepada pasien tu apa dia punya punca. Which is that sama ada pasien tu realize atau tidak, atau dia sedar atau tidak punca tu. Kadang-kadang ada pasien yang sedar itu adalah punca. Contohnya macam dia pergi sentuh, dia pergi buat something. Contohlah dia pergi kat taman, dia macam pegang tanah ke apa ke, okey. Dia
tengok dia dapat tahu itulah punca dia bila pakai kata. Dia tahu itu. Tapi ada setengah ni tak tahu. Which is that sama ada benda tu ialah sebahagian daripada dia punya part of daily life, ataupun sebahagian dia punya kerja, ataupun sebahagian dia punya rutin harian dia. Jadi benda tu bila dia tak perasan, that's why penting untuk kami mengupas menanyakan soalan itu. Mungkin memerlukan masa lama, mungkin memerlukan masa sekejap. Sebab apa? Nak tahu apa punca dia. Kadang-kadang punca ni boleh jadi disebabkan oleh faktor fizikal. Faktor fizikal contohnya macam menyentuh barang, ataupun kena binatang ke, ataupun kena apa-apa lah, which is apa yang faktor tu, faktor cuaca tu boleh. So itu faktor fizikal. Andai kata kalau macam faktor mental, faktor minda, faktor pemikiran sendiri, itu pun kita akan tanya apa dia punya konflik, apa dia punya punca. Yang penting sekali dalam mengobati untuk menanyakan dalam apa-apa pun, apa pun penyakit, kita nak tahu punca. Punca ni boleh jadi sama ada fizikal ataupun mental. Dan mesti ada tertanya, mental, apa kata mental dengan kulit? Tak ni kan, macam perlu ke tanya dulu? Yes, dalam mempati kita menanya mereka sebab apa? Kita punya cara rawatan kita punya cara pemahaman kita untuk membantu pasien itu ialah secara keseluruhan, secara holistik, which is from the mind to the physical. Kita nak tanya semua itu, because we believe everything that you do, everything that you did is affected to your life, which is interlinked to everything. Mana interlinknya apa? Maknanya benda dan juga physical. Dua-dua cara. Jadi that's why dalam mempati kita nak tahu punca dulu, and then barulah ke semua. Bila tahu punca macam biasalah, bila kita tahu akar punca, kita tarik, kita buat, kita rawat. So macam bagi yang mereka yang mempunyai masalah ni, dah lama dah nak mencari jalan penyelesaian, tak jumpa-jumpa, boleh kami bantu anda untuk merawat ataupun menyelesaikan masalah kesihatan anda ataupun masalah kali-kata anda ni, ataupun dah lama macam-macam cara dah cuba. Inilah masanya untuk mencuba cara yang kita nak bagi kepada mereka peluang kedua untuk menjadi lebih sihat ataupun meningkatkan kualiti hidup anda. So macam mana nak dapatkan rawatan daripada kami? Boleh tekan link kat bawah tu. Boleh tekan link kat bawah tu, tanya apa masalah kesihatan anda. InsyaAllah kami akan cuba jawab, dan juga kami akan cuba bantu anda rawat daripada segi mental dan juga fizikal menggunakan perubatan homeopati. So tadi kita cerita pasal homeopati dari segi management untuk urtikaria. Okey, kalau urtikaria untuk management di rumah ataupun management yang tidak perlukan ubat, apa kita boleh buat? Ataupun kita nak biar je. Ini penting. Sebab apa? Bila ada orang tu dia ada urtikaria ataupun kata dia macam menganggap benda tu ialah sebahagian daripada hidup dia. Jadi apa dia punya role dia tu? Apa dia punya peranan dia untuk membantu untuk menyelesaikan masalah dia? Mungkin bagi dia bukan masalah, tapi dia akan jadi masalah sekiranya kita tidak mengetahui apa dia punya faktor yang menyebabkan dia jadi begitu. Dia biar yang kena faham satu benda je. Penyakit ataupun kondisi yang menurutkan pada kita, dia sentiasa progress. Progressnya selalunya daripada slow ke cepat. Dia macam tu, slow to rapid lah selalunya. Dia tak ataupun dia macam slow and then moderate, ataupun dia macam constant. Tapi sekiranya tidak ada intervention daripada sekiranya tidak ada intervention daripada ubat ataupun mana-mana management, jadi ianya akan jadi sama ada constant ataupun menaik. Tapi sekiranya ada pelibatan ubat ataupun management dalam tu, progress disease dia akan jadi turun ataupun slow ataupun constant, bergantung kepada keadaan orang itu sendiri. Jadi benda tu kita kena tahu. Sama juga dalam urtikaria ni. Okey, management apa yang kita boleh nasihatkan kepada urtikaria? Yang pertama sekali, orang urtikaria kena sentiasa macam bersihkan tangan, and then bersihkan persekitaran, hygiene themselves, and then yang kedua, tahu apa dia punya allergic dia tu, apa dia punya trigger dia tu, sama ada dia punya cuaca ke, ataupun dia allergic dengan latex ke, makanan ke, ataupun dengan abu ke. So dia kena tahu dulu, which means that
Untuk orang yang ada masalah kulit ni, tak kira lah urtikaria ke eczema ke psoriasis ke lichen ke apa-apa je, dia yang paling penting sekali, first thing first adalah dia ketahui apa yang dia punya trigger factor. He or she must know what is their trigger factor first, what is their causative factor, what is their maintaining cause yang menyebabkan dia berlarutan begitu. Tahu yang itu dulu baru kita boleh cakap. And then yang ketiga, keempat, semua tu bergantung kepada dia punya maintaining cause tu, which is anda kata pemakanan. Okey, pemakanan apa yang susah untuk orang yang ada masalah urtikaria ni? Jadi yang pertama sekali, pemakanan yang selalunya ini yang selalu generalize, which is makanan seafood, which is yang tinggi dengan histamine dan juga tinggi dengan jenis protein dan juga magnesium dan juga mercury, yang mana tingginya elemen-elemen macam ni yang akan membawa progress disease tu meningkat. So that's why kita dah tahu apa kita punya trigger tu lah. Itu contoh pemakanan. Dan juga contoh macam cuaca semua tu, okey, cuaca dia kena prepare. Contoh bila dia panas saja, okey, so make sure yang dia jangan duduk dalam keadaan panas. Andai kata dia tolerate, boleh tolerate. Tapi kalau tak boleh tolerate, kena ubah daripada kawasan tu daripada panas ke sejuk sikit ataupun ke suam sikit. Itu dia kena tahu. Dan banyak lagi lah management yang mana berkaitan dia punya triggering factor. Jadi untuk tahu itu, memang kalau anda ada masalah urtikaria, anda datang ke kami, memang kami akan tanya soalan itulah. Okey, kenapa menyebabkan anda begitu? Jadi management ni berkaitan dengan anda. Itulah yang management di rumah apa yang terlibat. Dan yang ketiga atau yang keempat, apply lah minyak zaitun ke minyak Jangan angin minyak zaitun ke minyak gamat ke minyak kelapa dara, minyak which is minyak yang function dan tujuan untuk bagi moisture kulit tu dan juga bagi nutrition kepada kulit tu. Yang mana minyak yang saya mention tadi tu, yes, memang ada bagi banyak nutrition kepada minyak yang betul lah, minyak yang original lah, campur-campur tu saya tak berani penilaian lah. Itu serah pada anda sendiri. Okay, kita dah sampai management, dah tahu apa itu kali-kata, and then kita dah tahu juga apa yang kita perlu lakukan sekiranya kita ada kali-kata tu. Yang penting untuk jaga makanan lah. Biasanya orang tak sedar benda tu menyebabkan dia, makanan tu yang menyebabkan dia lagi teruk keadaan dia tu, ataupun benda tu yang menyebabkan dia terjadinya kali-kata tersebut. And then macam ada setengah tu bukan sekadar makanan, ada juga benda tu dia terjadi disebabkan makan ubat macam saya cakap tadi. And then dia berbeza dengan alergi tu. Ada alergi tu di jenis yang dia macam mana panggil, dia akan jadi bengkak tau. Itu lain. Yang ni urtikaria. Urtikaria ni adalah benda tu merah, and then dia rasa macam gatal, and then dia akan rasa macam dia akan keluar bintik-bintik, and then dia macam ruam. Tapi dia berbeza dengan orang yang ada yang alergi ubat. Alergi ubat dia jadi bengkak. Kalau urtikaria ni dia makan ubat, dia naik benda tu. So tu adalah perbezaan dia lah antara dua tu. And then kita dah tahu macam mana kita nak elakkan, dan juga kita dah tahu bagaimana homeopati boleh membantu anda dalam menyelesaikan masalah kali-gata ataupun urtikaria anda. So sekiranya anda mempunyai masalah kulit ataupun masalah kesihatan lain dan ingin mencuba ataupun ingin mendapatkan peluang kedua untuk mendapatkan kualiti hidup yang lebih bagus, bolehlah datang ke Future Integrative Homeopathy Center, HC ataupun Pusat Homeopati Future Integrative. Dekat mana? Dekat kawasan Kampung Sungai Udang, Kelang, Selangor bukan di Melaka Sungai Udang, Kelang. Kampung Sungai Udang, Kelang. Bangunan kuning. Bangunan kuning. So kalau macam tak tahu ataupun nak tahu lebih lanjut macam mana apa itu homeopati, bolehlah datang ataupun klik di link dekat bawah ni. So kita dah boleh sampaikan di hujung
penghujung rancangan. Penghujung rancangan. Okay, so Jadi apa yang kita dah mention tadi, kita mention pasal kali gata tu apa. yes. Yang kedua macam mana boleh jadi. Kali gata tu. Yang ketiga, apa dia punya triggering factor dia. Yang tadi mention cuaca, lepas tu pemakanan, lepas tu yang habuk semua tu lah. Itu. Yang keempat, apa yang homopati boleh tawarkan, apa yang homopati boleh manage untuk orang ada masalah kali gata ni. Yang paling utama sekali, homopati boleh manage untuk orang yang ada ni ialah dia nak cari dulu apa dia punya root cause, apa dia punca. Punca dia can be either physical or mental. Itu dia punya homopati management. Dan juga kita ada bagi tahu pasal management tanpa ubat. Management di rumah, management di kawasan yang mana kita bebas untuk bergerak. Itu yang kita dah cerita lah. So habis. So sekiranya bolehlah berhubung dengan kami sekiranya anda ingin mendapatkan rawatan homeopati, dan juga sekiranya benda ni membantu anda ataupun mendapatkan ilmu, boleh share dengan mereka yang berada di luar sana. So kami berharap perkongsian kami pada hari ini memberi sedikit sebanyak manfaat kepada anda, dan anda rasa benda ni bermanfaat kepada anda, boleh beri manfaat ni kepada orang lain, share kepada orang lain, dan juga sebarkan benda yang baik ni kepada orang lain. Okay, so sekali lagi saya Haziq. Saya Irfan. Kami dari Future Integrative Homeopathy Center. Kepakaran kami adalah menyelesaikan masalah kesihatan anda secara alami semula jadi, dengan harga yang berpatutan menggunakan perubatan homeopati. Okey. So sampai di situ saja pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada esok 17 hari bulan. Esok 17 hari bulan, hari Ahad. Hujung minggu Okey. So berjumpa lagi kita pada esok hari dengan tajuk yang berlainan. Berkaitan dengan kesihatan. Okey. So terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.